Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zamri bin Azman, nombor matrik B012110062. Berikut merupakan pembentangan bagi subjek BIPW 1132, Falsafah dan Isu Semasa. Saya daripada kumpulan 5 yang membantangkan tajuk berkaitan impak pembinaan dan pembangunan terhadap sistem ekologi, alam sekitar dan sosioekonomi masyarakat setempat. Okey, pengenalan. Yang pertama, pembangunan pesat yang sedang berlaku di negara ini menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sosioekonomi penduduk. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-9, tumpuan diberikan kepada peningkatan liputan rangkaian dan penggunaan kemudahan sedia ada secara lebih optimum bagi menyokong aktiviti ekonomi. Namun begitu, aktiviti pembinaan juga dilihat sebagai salah satu penyumbang kepada pencemaran dan kemusnahan alam sekitar. Jadi, keseimbangan antara pembangunan kemanusiaan dengan fizikal merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan demi mencapai pembangunan yang mapan. Aktiviti yang dijalankan oleh manusia tanpa mengambil kira kesannya terhadap alam sekitar akan menyebabkan kemerosotan terhadap kualiti alam sekitar dan akan memberi kesan terhadap kesejahteraan dan keharmonian penduduk setempat. Objektif. Bagi objektif yang pertama, kita akan dapat mengenal pasti kesan pembinaan dan pembangunan terhadap sistem ekologi, alam sekitar dan sosioekonomi masyarakat setempat. Yang kedua, meneliti dan mengkaji impak pembinaan dan pembangunan terhadap sistem ekologi, alam sekitar dan sosioekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, mengenal pasti kawasan-kawasan yang telah terkena impak dari pembangunan dan pembinaan. Yang terakhir adalah memberi pengajaran dan kesedaran terhadap kesan pembinaan dan pembangunan yang tidak terancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Luqman Al-Hakim bin Kamrul Zaman, nombor matriks B012110082. Hari ini saya akan menyambung pembentangan di bahagian kajian literature, sorotan kajian. Proses pembangunan negara adalah sesuatu yang tidak boleh disekat. Terdapat juga kesan-kesan sampingan yang dikenal pasti akibat dari pembangunan dan pembinaan, terutamanya dalam sistem ekologi, alam sekitar dan sosioekonomi masyarakat setempat. Kepupusan dan kekurangan populasi haiwan menjadi salah satu impak dari pembangunan dan pembinaan. Kesan dari pembinaan ini menyebabkan hidupan seperti rusa sabah, harimau belang, seladang dan beruang matahari pula lambat membiak dan melahirkan anak antara 1 atau 2 ekor setahun, dan ia memberi kesan kepada kemandirian spesies berkenaan. Ancaman kekurangan bilangan spesies hidupan liar tidak semestinya disebabkan kehilangan habitat semata-mata. Sebaliknya, ia juga adalah kesan daripada pemecahan hutan akibat pembinaan jalan dan lebuh raya, laluan kereta api dan komuter serta saluran paip yang dilihat sebagai ancaman berpanjangan. Pembinaan jalan raya telah mengubah corak pergerakan hidupan liar di kawasan habitat mereka sendiri. Kebanyakan kemalangan yang melibatkan hidupan liar berlaku disebabkan oleh pembinaan jalan raya yang dibina terletak di kawasan hutan dan berhampiran dengan kawasan hutan yang menjadi laluan raya hidupan liar. Jadual tersebut menunjukkan jumlah kematian hidupan liar mengikut negeri dari tahun 2012 hingga 2017. Jadual kedua menunjukkan jumlah kematian mengikut spesies dari tahun 2012 hingga 2017. Statistik tahun 2017 menunjukkan spesies kera mencatatkan kematian tertinggi, iaitu 4,927, diikuti oleh babi hutan 902, gajah 342, musang pandan 327 dan spesies buruk 320. Manakala lebih dari 20 spesies haiwan liar seperti harimau belang, beruang, tapir, buaya, burung hantu dan lain-lain turut mencatatkan kematian tinggi dan diancam kepupusan. Kesan aktiviti pembangunan tanah terhadap kawasan punca pengambilan air di Cameron Highlands menurut kajian penyelidik dari Universiti Malaya menyatakan bahawa aktiviti pembangunan guna tanah yang dijalankan dalam lingkungan kawasan punca pengambilan air akan memberi kesan negatif kepada kawasan dan kualiti air di Cameron Highlands. Pembangunan guna tanah merupakan aspek penting dalam sesebuah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tahap sosial masyarakat dalam negara. Namun, pembangunan guna tanah seringkali dikaitkan dengan kemerosotan sumber alam, khususnya sumber air.
Aktiviti pembangunan guna tanah tanpa kawalan akan turut menyebabkan kemerosotan ekonomi dan kemusnahan terhadap alam sekitar. Menurut laporan Jabatan Alam Sekitar pada tahun 1997, daripada 117 sungai di Malaysia didapati 59 sungai agak tercemar dan 13 sungai paling tercemar disebabkan oleh pembangunan yang pesat dan pencerobohan kawasan-kawasan sensitif yang diwartakan sebagai kawasan hutan kekal yang tidak sepatutnya diceroboh oleh manusia seperti kawasan tadahan air, kawasan hutan dan hidupan liar. Selain itu, menurut kajian Anthony van der End pada tahun 2009, sistem sungai di Cameron Highlands membentuk kawasan tadahan air yang dianggarkan 5.8 juta liter air sehari telah diekstrak sebagai bekalan air minuman yang diambil daripada beberapa lokasi pengambilan air di sepanjang sungai yang mengalir di kawasan ini. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Cameron Highlands merupakan kawasan tanah tinggi yang berperanan penting sebagai kawasan tadahan air atau sebagai punca pengambilan air. Pembangunan guna tanah di kawasan punca pengambilan air ini telah menyebabkan gangguan terhadap sumber bekalan air di Cameron Highlands. Gangguan ini bukan sahaja menyebabkan kemerosotan kepada kualiti air sahaja, malah terhadap kuantiti sumber bekalan air terutamanya pada waktu hujan. Jika tidak ada kawalan dalam jangka masa panjang, ia boleh menyebabkan kemasukan bahan sedimen yang tinggi ke dalam kawasan tadahan air. Aktiviti tanaman bunga dan tanaman sayur-sayuran yang tidak terkawal juga merupakan penyumbang utama kepada terhasilnya bahan sedimen. Pembandaran dan peningkatan rumah penduduk bandar yang tidak mempunyai kemudahan rawatan kumbahan yang baik juga memberi impak kepada sumber air. Walaupun ia tidak memberi masalah yang ketara kepada kuantiti air, tetapi kesannya kepada kualiti air adalah sangat ketara, dan masalah ini telah dialami oleh banyak negara membangun di dunia. Tidak kurang juga, peningkatan terhadap aktiviti perindustrian dan perkhidmatan yang membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan pertambahan penduduk. Air adalah salah satu daripada 3 komponen penting ekosistem. Air merupakan sumber yang memainkan peranan yang amat penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia dan hidupan liar. Menurut National Geographic pada tahun 2012, manusia menggunakan sumber air untuk tujuan aktiviti pertanian sebanyak 70%, perindustrian 22% dan disalurkan ke kawasan bandar dan perumahan 8% daripada 2.5% air tawar yang ada di dunia. Kemerosotan kualiti air ini disebabkan oleh aktiviti manusia membuang sisa domestik, aktiviti perkhidmatan dan perlindasan khususnya di bandar. Selain itu, aktiviti perlombongan dan aktiviti pertanian yang tidak terkawal serta penebangan kawasan hutan yang menyumbang kepada peningkatan bahan sedimen dan amalan aktiviti penanaman yang tidak sesuai. Selain itu, akhir-akhir ini hutan juga turut menghadapi ancaman kemusnahan. Aktiviti seperti pembalakan untuk pembinaan dan pembangunan sesuatu kawasan juga telah memberi impak kepada alam sekitar, seperti kesannya hutan makin berkurangan. Hakisan tanah juga akan terjadi disebabkan struktur tanah terganggu mengakibatkan tanah runtuh. Kawasan tadahan air semula jadi berdepan kemusnahan, terutama di kawasan hutan yang diteroka akibat pembangunan. Air sungai sekitar yang semakin cetek menyebabkan keadaan sungai menjadi makin kering, akan menimbulkan risiko banjir lumpur apabila berlaku hujan lebat. Gambar menunjukkan rata-rata penduduk mendesak agar sebarang kegiatan pembalakan di kawasan tadahan air itu diberhentikan serta-merta. Hutan dan tanah memang berperanan sebagai ejen penyerap air yang semula jadi. Kita sedia maklum, apabila air hujan turun dari langit, ia berfungsi sebagai penyerap hutan dan tanah, yang mana ia dapat memanjangkan masa air hujan yang mengalir ke sistem saliran, iaitu sungai dan parit. Bukan itu sahaja, kebanyakan air hujan yang diserap terus oleh tanah dan hanya tinggal sebahagian kecil sahaja air hujan yang masuk ke dalam sistem saliran. Oleh itu, sistem saliran yang sedia ada berkemampuan untuk menampung air sebegitu isi padunya.
Dengan pembukaan tanah hutan yang berlaku sekarang disebabkan projek pembangunan, permukaan semula jadi telah bertukar kepada permukaan yang tidak terlap air seperti simen, tar, konkrit dan sebagainya. Hal ini menyebabkan isi padu air yang banyak dalam tempoh yang singkat yang dapat membuatkan aliran air menjadi laju dan seterusnya menyebabkan sistem saliran menjadi cepat penuh. Permintaan rumahan yang tinggi juga merupakan salah satu kesan pembangunan yang menyebabkan berlaku pemendapan pelodak dalam sungai. Oleh sebab berlakunya kekurangan tanah pamah di Pulau Pinang, maka pemaju-pemaju yang membangunkan sesuatu kawasan telah beralih arah dengan mengambil inisiatif baru dengan menjadikan kawasan tanah berbukit sebagai kawasan pembangunan perumahan untuk projek pembangunan mereka. Oleh sebab itu, setiap pembangunan di kawasan lereng bukit dengan kecurunan yang melebihi 20 darjah memerlukan penyediaan laporan kesan terhadap alam sekitar EIA untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar yang perlu mereka sediakan kepada pihak berkuasa. Sementara itu, satu kajian kes di Brickfields, Kuala Lumpur berkaitan impak pembangunan terhadap alam sekitar dan sosioekonomi penduduk setempat boleh dilihat pada tahun 2011 apabila syarikat pemaju perumahan DMIA Builders Sdn Bhd telah melaksanakan satu projek pembinaan pangsapuri di Jalan Ang Seng Brickfields. Menurut pihak pemaju, projek ini mengambil masa 2 tahun untuk selesai. Dalam tempoh pembangunan, kualiti alam sekitar dan keadaan sosioekonomi sosioekonomi tempatan turut terkesan. Maka kepentingan alam sekitar perlu dipelihara kerana ia merupakan penentu kepada tahap kesejahteraan hidup penduduk dan pembangunan ekonomi secara lestari di sesuatu kawasan. Namun, pembangunan yang pesat sebegini bukan sahaja menghasilkan perubahan terhadap ruang sosioekonomi tempatan, tetapi juga terhadap atmosfera, hidrosfera dan biosfera. Pemeliharaan alam sekitar juga perlu diambil kira sebelum sesuatu pembangunan dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti hidup penduduk. Hal ini disebabkan projek yang tidak berlandaskan strategi perancangan dan pengurusan akan memunculkan konflik yang hanya dapat dikesan melalui impaknya terhadap alam sekitar dan keselesaan hidup manusia. Assalamualaikum, nama saya Syafiq Nur Haziq bin Mat Said, nombor metrik B0121100016. Saya akan sambung kajian literature. Berdasarkan responden yang menjawab kaji selidik, impak positif boleh dirujuk dalam jadual 3, manakala impak negatif boleh dirujuk dalam jadual 4. Berdasarkan kepada jadual 3, sebanyak 75% responden tidak bersetuju bahawa ini mendatangkan impak positif terhadap alam sekitar. Mereka juga mengetengahkan isu seperti pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan sisa pembinaan di dalam sistem peparitan serta pencemaran bunyi yang sering kali mengganggu kesejahteraan hidup penduduk. Berdasarkan jadual 4, antara isu diketengahkan oleh responden ialah kelihatan debu di udara. Menurut jadual 4, sebanyak 40% responden yang sangat bersetuju dan 30% responden yang bersetuju bahawa mereka melihat debu-debu terapung di udara akibat daripada projek pembinaan. Pihak pemaju menyatakan mereka telah membuat langkah-langkah mengurangkan masalah. Namun, pernyataan ini tidak disokong oleh penduduk tempatan kerana usaha tersebut tidak konsisten dan hanya dilaksanakan 2 kali seminggu. Kedua, sumber air minuman tercemar. Bekalan sumber air minuman adalah faktor utama bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan hidup manusia. Sebanyak 20% responden sangat bersetuju dan bersetuju bahawa sumber air minuman tercemar sejak bermulanya projek pembinaan tersebut di kawasan mereka. Kebanyakan responden memberitahu bahawa air yang mengandungi karat mengalir keluar apabila paip air dibuka. Ketiga, sisa pembinaan dalam longkang. Masalah timbunan sampah dalam longkang peparitan bukan lagi asing apabila di kawasan kajian. Kebanyakan responden bersetuju bahawa mereka berjumpa banyak sisa pembinaan di dalam longkang. Kawasan ini perlu dibersihkan supaya ia tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes dan menimbulkan pencemaran air yang kritikal. Impak projek pembangunan di Brickfield terhadap sosioekonomi tempatan. Kesan positif antaranya ialah pertambahan peluang pekerjaan. Daripada jadual 5, didapati sebanyak 10% responden sangat bersetuju bahawa projek pembinaan tersebut dapat mendatangkan peluang pekerjaan kepada penduduk di sekitarnya. Namun, sebanyak 15% responden kurang bersetuju dan 30% responden tidak bersetuju terhadap pernyataan tersebut. Kedua, peningkatan kualiti kemudahan. Berdasarkan hasil dapatan kajian, sebanyak 20% responden sangat bersetuju bahawa pihak pemaju sedang dan akan membina kemudahan di sekeliling pangsapuri tersebut.
Sebanyak 25% responden bersetuju bahawa projek ini meningkatkan kemudahan infrastruktur di kawasan kajian. 3. Peningkatan pendapatan. Sebanyak 5% responden sangat bersetuju dan 15% responden bersetuju bahawa pelaksanaan projek pembinaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan penduduk tempatan di kawasan kajian. Sebanyak 35% responden tidak pasti sama ada projek ini dapat meningkatkan pendapatan bagi penduduk tempatan. Impak negatif projek pembangunan. Yang pertama, kesesakan lalu lintas. Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh, sebanyak 50% responden berpendapat bahawa kesesakan lalu lintas yang teruk berlaku semasa projek pembinaan dijalankan. Hal ini disebabkan jalan raya yang tidak cukup luas untuk kemasukan lori-lori besar. Kedua, gangguan daripada pekerja. Berdasarkan hasil soal selidik, didapati 25% responden bersetuju bahawa terdapat gangguan daripada pekerja asing semasa projek pembinaan ini dijalankan. Hal ini kerana mereka pernah mengalami gangguan daripada buruh-buruh asing semasa melalui tapak pembinaan ini. 3. Kebimbangan keluar dari rumah. Berdasarkan hasil soal selidik, seramai 10% daripada responden sangat setuju bahawa mereka memberi pandangan mereka tidak berani keluar dari rumah sejak projek pembangunan ini bermula. Satu kajian kes telah dijalankan Belaga, Sarawak untuk pembinaan hidroelektrik Bakun. Belaga merupakan satu-satunya pusat perkhidmatan desa di bahagian hulu Sungai Rejang dan berfungsi untuk memenuhi keperluan masyarakat tempatan sebagai tempat mendapatkan barangan dan perkhidmatan asas di samping memasarkan hasil tani mereka. Penempatan yang berselerak di merata tempat terutamanya di sepanjang sungai dan muara sungai menyukarkan lagi program-program pembangunan yang bersepadu dilakukan. Tujuan kajian ini ialah untuk mengesan perubahan kefungsian Pekan Belaga dalam konteks daerah serta melihat kesannya kepada masyarakat tempatan apabila projek pembinaan hidroelektrik Bakun dilaksanakan. Kesan daripada pembinaan ini dapat dilihat melalui: yang pertama, kemerosotan fungsi Pekan Belaga. Pembinaan hidroelektrik Bakun yang dijangka membawa masuk banyak tenaga buruh dari luar daerah untuk memenuhi keperluan dalam pelbagai aktiviti pembinaan di kawasan projek. Projek ini menyediakan lebih kurang 3,000 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dalam pelbagai bidang. Hal ini dapat mewujudkan peluang-peluang pembangunan yang dinamik kepada Pekan Belaga, seterusnya meningkatkan lagi fungsi pekan tersebut sebagai satu-satunya pusat perkhidmatan yang terhampir dengan Bakun. Pekan Belaga masih terbatas kepada pusat perkhidmatan desa yang menawarkan perkhidmatan asas dan retail kepada penduduk tempatan. Dari segi sektor perkhidmatan, tahap penawarannya masih rendah dan bersifat asas. Kelemahan yang paling ketara adalah dari segi jumlah peruntukan yang sedikit yang diberikan kepada agensi berkenaan. Yang kedua, perubahan sosial dan ekonomi. Kesan awal projek hidroelektrik Bakun yang dapat dilihat adalah peningkatan taraf sosioekonomi penduduk tempatan masih tidak jelas. Dari segi struktur pekerjaan responden, kebanyakan responden bekerja seperti petani 26.1% dan kaki tangan kerajaan 19.2%. Hal ini dapat menggambarkan tingkat pendapatan dan taraf kehidupan penduduk yang jelas menunjukkan bahawa pembinaan projek Bakun tidak memberi kesan yang ketara. Dari segi tahap pendapatan, sebahagian besar responden 39.9% tidak mempunyai pendapatan tetap. Pendapatan yang rendah ini turut mempengaruhi pemilikan harta dan peralatan rumah penduduk. Kita dapat simpulkan bahawa projek pembinaan hidroelektrik Bakun tidak memberi impak positif kepada penduduk sekitar. Hai, nama saya Gushran Singh. Nombor matrik kad saya ialah B01211029. So, hari ini saya akan membicarakan tentang bahagian metodologi. So, pada peringkat 1, kajian awal merupakan persediaan mencari isu dan permasalahan yang berlaku. Kajian awal telah merujuk kepada beberapa sumber yang digunakan sebagai bahan kajian seperti sumber internet, buku, jurnal dan artikel yang seterusnya. So, pada peringkat kedua ialah pengumpulan data. Pada peringkat ini lebih kepada penumpuan untuk mengumpul segala data yang berkait melalui instrumen kajian. So, ketiga ialah analisis data. Peringkat ini diperlukan untuk menganalisis data yang diterima dengan melalui 3 proses, iaitu penyusunan data, analisis data dan persembahan data. Peringkat 4, rumusan dan cadangan. Pada peringkat ini, hasil dapatan kajian akan dirumuskan berdasarkan data yang diterima dari instrumen kajian. So, perbincangan dan analisis dapatan kajian. Impak terhadap alam sekitar. Penilaian dapat dilihat dari segi impak positif
dan negatif terhadap alam sekitar dan atau kesihatan penduduk serta impak positif dan negatif terhadap sosioekonomi semasa projek ini dilaksanakan. Sebanyak 75% tidak setuju bahawa adanya impak positif terhadap alam sekitar, manakala 15% kurang pasti jika ia memberikan impak negatif atau positif terhadap alam sekitar, tetapi sebanyak 10% percayai bahawa ada impak yang positif projek pembangunan terhadap alam sekitar. Sebanyak 5% sangat setuju bahawa adanya impak positif projek pembangunan terhadap alam sekitar. Terdapat juga analisis tentang impak negatif projek pembangunan terhadap alam sekitar di mana 40% sangat setuju bahawa keliritan debu di udara dan hanya 25% yang tidak pasti jika ada debu berterbangan di udara. Pencemaran udara berlaku di sekitar kawasan pembinaan apabila terdapat debu-debu di udara akibat penghantaran pasir dan habuk daripada bahan-bahan pembinaan dilepaskan. Sumber air tercemar. Melalui kajian, para responden mengatakan bahawa sumber air mengandungi karat yang mengalir keluar apabila paip air dibuka sistem pembinaan dalam longgang. Masalah timburan sistem pepejal dalam sistem perparitan bukan lagi perkara baru di kawasan kajian. Sampah sarap di dalam dan di tepi longgang telah diperhatikan di sekitar tapak pembinaan dan semakin bertambah bunyi kuat dari tapak pembinaan. Segelintir responden menjelaskan impak bunyi kuat yang berpunca dari tapak pembinaan sering mengganggu keselesaan mereka. Gangguan bunyi sering kali dikait dengan kedua-dua tahap bunyi kuat dari luar badan dan tahap kesihatan mental seseorang. Impak projek pembangunan terhadap sosioekonomi tempatan. Peluang pekerjaan. Responden bersetuju bahawa projek pembinaan tersebut dapat mendatangkan peluang pekerjaan kepada penduduk di sekitarnya. Pembinaan memerlukan buruh-buruh untuk menjalankan kerja pembinaan di tapak pembinaan. Peningkatan kualiti kemudahan. Menurut hasil daripada dapatan kajian kami, para responden bersetuju bahawa pihak pemaju sedang dan akan membina kemudahan di sekeliling pangsa puri tersebut. Responden berpendapat bahawa mereka diberitahu tentang perbaikan dan perluasan jalan raya di depan pangsa puri tersebut. Peningkatan pendapatan. Responden berpandangan bahawa para peniaga dapat beruntung kerana pekerja-pekerja di tapak pembinaan melanggar kedai-kedai mereka. Impak negatif projek pembangunan terhadap sosioekonomi tempatan. Kesesakan lalu lintas. Berdasarkan hasil yang ditemukan melalui kajian ini, responden berpendapat bahawa kesesakan lalu lintas yang turut berlaku sepanjang projek pembinaan ini dijalankan. Hal ini disebabkan keadaan jalan raya yang tidak cukup luas untuk kemasukan lori-lori besar. Gangguan daripada pekerja tapak pembinaan. Beberapa responden setuju bahawa terdapat gangguan daripada pekerja selama projek pembinaan ini dilakukan. Ini kerana mereka pernah menghadapi gangguan daripada pekerja asing ketika berjalan melepasi lokasi pembinaan tersebut. Pekerja-pekerja itu bersiul dan mengejek gadis-gadis yang berada di dekat lokasi pembinaan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazim bin Yusri, nombor matriks B012110079. Hari ini saya ingin membentangkan kesimpulan dan cadangan. Untuk kesimpulan, pembangunan pesat sesebuah komuniti amat diperlukan untuk meningkatkan ekonomi, menyebabkan aspek kelestarian alam sekitar serta sistem ekologi terabai. Sudut sosioekonomi masyarakat setempat terdapat impak positif dan negatif. Posisi positifnya adalah dengan pembinaan dan pembangunan yang dilakukan untuk memperoleh keberuntungan dari segi kemudahan-kemudahan yang dibangunkan dan memberi kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Posisi negatifnya adalah peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat juga terjejas kerana lebih mengutamakan pengambilan pekerja buruh asing untuk mengurangkan kos gaji pekerja. Untuk cadangan pula, cadangan yang dapat diatasi ialah dengan memberikan pendidikan berterusan dan kesedaraan kepada sektor pembinaan dan pembangunan melalui program-program bersifat kesedaran dalam kepentingan menjaga dan mengutamakan sistem ekologi. Selain itu, memberi lebih perhatian dengan cara mengetatkan lagi peraturan dan prosedur pembinaan dan pembangunan supaya tidak mengambil mudah atau alpa terhadap isu-isu yang berlaku. Tambahan pula, boleh melakukan pendekatan yang bersifat dari masyarakat kepada kerajaan supaya masyarakat turut berpeluang untuk menyuarakan cadangan dan masalah yang dialami. Yang terakhir adalah penghargaan. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Universiti Teknikal Malaysia Melaka iaitu UTM serta Datuk Prof. Dr. Haji Suaidi Datuk Haji Safi, pensyarah falsafah dan isu semasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.